Jadi kakak ni. Kakak. Abang. Jangan. Dah lah tu. Lalu, jangan lalu kan. Dah lah tu. Oh, tak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar tak tu? Semua kali sebelum kita start ni. Start seminit dua lagi. Kalau ada yang dah lihat, boleh masuk cakap, ada ke suara for that matter? Temu kembali ke Start seminit dua lagi. Kalau ada yang dah lihat, boleh masuk cakap, ada ke suara for that matter? Okey, suara jelas Okey, kita boleh mula sekarang. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ada yang bagi salam ke saya ni. Waalaikumsalam. Suara jelas, clear Ustaz. Alhamdulillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji dan syukur Allah Ta'ala dan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita cintai, Rasul yang kita sayangi, Rasul yang kita telah ikut segala titah perintahnya untuk memenangi syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasul inilah yang membawa kita daripada kegelapan kepada terang benderangnya mesej ataupun risalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia akan menyelamatkan manusia bukan sahaja di dunia dan juga nanti di akhirat, insya-Allah. Rasul ini yang telah menyayangi kita, telah membelai kita, merindui kita. Betapa kita tidak merindui baginda, kerana baginda orang yang amat ambil berat sekali tentang umatnya, insya-Allah. Dalam kuliah ini, insya-Allah kita memperingatkan diri kita lah
uh, akan beberapa hadis yang saya akan petik daripada Al-Azkar insya-Allah, dan seterusnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah insya-Allah. Ni kita dah berapa Syawal? Semalam 8 agaknya, hari Ahad 8. Sepatutnya kita dah boleh raya puasa 6 ni. Dah raya ke? Saya pun belum raya lagi, tapi hari ni pun insya-Allah kita cuba tambahlah insya-Allah, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan, cerita pasal Syawal ni ialah bila dah habis Ramadan, macam orang ni macam dah tak lepas. Dah terlepas daripada belenggu, dah terlepas daripada korongan, dah terlepas, nanti macam terlepas daripada PKP lah ni. Terlepas daripada rungu dan sebagainya. Jadi bila terlepas ni, itulah Syawal. Syawal tu maknanya naik. Dah semua naik. Kolesterol naik. Kegemukan dan obesiti dah naik. Semua naik. Dalam pemikiran pun macam-macam dah duk fikir. Naik belaka. Jadi, itu Syawal. Jadi insya-Allah kita... janganlah begitu insya-Allah. Syawal ni sebenarnya ialah setelah kita melatih diri kita sebulan dalam bulan puasa, Syawal ni sepatutnya adalah iras-iras Ramadan itu. Kita maintain. Ialah kalau mereka penuh, saya kata, mereka penuh ni kalau kita buat tarawih malam tu 20, 23, tapi orang sekarang ni mungkin buat 8 lah, kata 8 lah. Ambil reka-reka 8, bukan 20 lah. Biasanya buat rumah ni 8 je lah, kan? Buat rumah PKP ni kan. 8, 20 anak cucu macam-macam lah, merungut. Jadi kalau 8, Alhamdulillah. 8 jam 3, 11. Okey, 8. Kalau mereka penuh, kalau kita sembahyang malam, 8 mereka penuh. Sekarang ni, berapa rakaat kita sembahyang lepas pada maghrib? Lepas pada isyak? Sembahyang malam, berapa? Cuba tanya diri kita, lepas pada Ramadan ni, berapa rakaat? Saya orang akademik. Kalau belum Ramadan 8, kita buat 8, 100%. Kita telah maintain 100%. A+. 95, 90, 95, A+. 80, 90, A-. A+. Dia ada A, ada A+. A-. Kalau kita buat 6 rakaat, 8 rakaat, lepas tu cabar dengan witir, itu full mark lah. Kalau kita buat 2 juga, sebelum ni pun 2, lepas Ramadan, dalam Ramadan 8, lepas tu buat pula 2 juga, maknanya balik asal. 2 daripada 8, saya ingat tak lulus juga. Lulus ni kurang-kurangnya 50% ataupun banyak skim, bukan 50%, 40% lah kata, tak apalah. 40% berapa rakaat? Jadi takat 2 je saya ingat tak berapa lulus lah. Kurang-kurang 6 ke, kurang-kurang 8 pun tak susah. Kalau dulu kita baca Quran, berapa juzuk satu hari? Berapa juzuk satu hari? 2 hari, 2 juzuk, 3 juzuk, 5 juzuk. Kata kalau saya ambil 1 juzuk satu hari je lah, kita baca belum Ramadan. Bulan latihan, lepas pada Ramadan, apa kita maintain tak 1 juzuk tu? Kita maintain tak 1 juzuk tu? Supaya dapat mereka 100% ataupun balik-balik asal 2 lai, 1 lai, kadang-kadang tak sempat. Jadi maknanya kita tidak mengambil Ramadan sebagai 1 bulan latihan. Suatu bulan tadrib ataupun latihan lah. Jadi kita hendaklah menjadikan setiap Ramadan itu suatu yang melatih kita. Kalau dulu makan sikit, Ramadan mesti kita selalu kenyang. Boleh tak kita sekarang ni maintain macam Ramadan kita makan? Ataupun lebih-lebih pula, balas dendam pula, qada pula. Inilah yang kita sepatutnya ada semangat Ramadan. Orang hadap Ramadan ni, janganlah kita jadi Ramadan ini jadi bulan bermusim. Ramadaniyun. Man ya'budullaha Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang menyembah bulan Ramadan, maka Ramadan sudah pergi. Tak ada dah. Tak boleh sembah dah, tak boleh nak bermusim-musim dengan Ramadan.
Man kana ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka ianya hayyun, hidup, qayyum, dan berdiri dengan sendiri, terkaya dengan segala yang kaya. Jadi itulah peringatan kita supaya kita pada bulan Ramadan ini memerhatikan sebenarnya Ramadan itu sebagai satu bulan latihan, bulan yang diberkati insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya memetik dalam buku Al-Azkar ini, topik kita pada hari ini ialah berkenaan dengan kelebihan berada di dalam majlis zikrullah. Apa majlis zikrullah? Segala majlis yang diperingati, yang kita diperingatkan dengan kebesaran Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, pemurahnya Allah dengan sifat-sifatnya, betapa Allah Ta'ala ni agung, kita ni lemah. Allah tidak bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar, bersifat dengan sifat yang kaya, lagi dia perlukan, yang kita ni berhajat kepada Allah. Begitu juga majlis-majlis tentang kebesaran Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, peri berselawat kepada Rasulullah itu satu kelebihan yang besar. Dan dalam bentuk umum, segala bentuk agama, segala kuliah-kuliah yang menyedarkan kita tentang inilah majlis zikrullah. Yalah, zikir Allah Akbar itu pun zikir juga, tapi maknanya saya nak ambil secara umum, itulah majlis zikrullah, di mana kita memperingati Allah. Kita memperingati Allah ataupun kita diperingati oleh Allah. Tak senang sekarang ni semua nak peringatkan kepada Allah, tak senang. Kita nak membesarkan Allah dan memperingati tentang kebesaran Allah ni tidak senang. Kita banyak duk tengok kebesaran manusia, kebesaran makhluk, tapi kita tak relate. Tak kembali kepada Allah. Tengok kereta besar, tengok kereta Volvo, hebatnya orang apa? Volvo, Volkswagen, Volvo, orang Sweden, Mercedes, hebatnya orang Jerman, tengok akhlak, hebatnya orang Jepun. Jadi kita kagum dengan kehebatan orang, bukan kehebatan Allah. Pandainya dia. Tak kembali kepada Allah. Tak kembali kepada kebesaran Allah, ciptaan Allah. Jadi ini betapa susahnya hari ini. Semua tengok tu, semua tengok nampak. Bukan nampak Allah. Kita nampak manusia. Okey, naam. Okey, hadisnya berbunyi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melintasi taman syurga, menggembalalah kamu. Farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya bila Rasulullah kata, bila lalu taman, menggembalalah. Apa itu taman syurga ya Rasulullah? Apa itu taman syurga? Rasulullah menjawab, majlis zikir. Qal hilaq zikr. Iaitulah halqah. Orang buat bulat, orang berkumun, berimpun. Hilaq zikr. فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. Apa dia majlis zikir? Dia menjawab, Rasulullah menjawab, majlis zikir adalah apa itu taman syurga? Rasulullah menjawab, majlis zikir, ada malaikat-malaikat Allah yang berjalan di bumi mencari majlis zikir. Apabila mereka menemuinya,
mereka akan duduk dan mengelilinginya. Maknanya setiap hari Allah Ta'ala hantar para malaikat berkeliaran di muka bumi mencari majlis-majlis macam ni. Zikr. Majlis zikir. Majlis mengerti Allah. Lalu kalau dia jumpa, dia akan hafu. Dia akan, dalam hadis ini menceritakan dia duduk di sekeliling, suka. Dan dalam hadis-hadis yang lain dia minta ampun lah, apalah, semua berdoa lah untuk orang yang berada dalam zikrullah. Tapi dalam ini hafu bih. Mereka menemuinya, mereka akan duduk mengelilinginya. Naam. Tolong puan-puan, kita pun 20 minit je ni, ya. Saya suka nak tengok sejarah lebih dalam apa yang maksud marartum dengan farta'u. Marartum, lalu. Tuan-tuan, bila kata lalu ni kan semacam terlalu saja. Maknanya kita lalu, kita jumpa Rasul singgah. Apatah lagi kalau kita cari majlis zikr ini. Tentulah fadilah lebih besar. Betul tak? Ini terlalu je, terjumpa je, tersepak je. Lalu-lalu, ramai orang, berzikrullah, kita pun join. Begitu besar sekali pahalanya, terjumpa je. Cuba fikirkan, kita daripada rumah lagi, kita daripada pejabat kita lagi, kita daripada tempat kerja kita lagi, sambil balik kita dah dalam pasang ni, aku nak jumpa. Kalau aku nak berjumpa, kalau kita tahu yang ada zikir pada hari sekian-sekian kita join, itu lebih baik. Tapi dah niat, aku terjumpa, aku nak duduk dalam zikir, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit. Ya eloknya sampai habislah. Tapi katalah tak ada banyak kerja lain dan sebagainya, manfaatkan. Marartum, dari segi istilahnya lalu. Lalu maknanya bukan, kalaulah kita memanglah sengaja cari ilmu, yang tu yang hadis yang menyebutkan, man salaka tariqan talibul ilmi sahalallahu lahu tariqal jannah. Siapa yang melangkah mencari majlis ilmu, nasya Allah Ta'ala mempermudahkan dia jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang mempermudahkan untuk cari jalan untuk dapat ilmu ni, sahalallahu lahu jannah. Allah Ta'ala akan permudahkan dia jalan ke syurga. Nah, marartum. Satu lagi, riyadil jannah. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyifatkan majlis zikir ini, riyadil jannah, taman-taman syurga. Taman syurga. Farta'u, bila lalu, hendaklah kamu mengembala. Apa makna mengembala? Dari segi lurah, mengembala. Mengapa Rasulullah saya nak tengok dari segi balaghah dan dari segi mantiq, kepada perkataan farta'u, maka menggembala ilah kamu. Apa makna gembala? Taman gembala. Tuan-tuan puan, macam gembala kambing lah, gembala lembu lah, gembala unta lah. Apa makna gembala? Dia bawa barang dia bawa ternakan dia, pergi kepada taman dan makan-makan, duduk-duduk, enjoy dalam taman. Pergi tempat ragut, bawa barang, bawa apa ni, lembu dia, kebau dia, kambing dia, unta dia, pergi kepada satu tempat yang disebut taman, ataupun kalau ngembala macam ni biasanya pada rumput lah, pada ragut lah. Pergi sana, relax di sana. Dan dia pun mengajar, dia pun beri makan, dia pun beri minum, dia pun maknanya makan rumput, dia pun sekali enjoy dalam tu sampai keluarnya seruling anak gembala. Maknanya relax, tiup seruling, main gitar, relax di dalam taman itu. Itu maknanya menggembala. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa perkataan menggembala ni saya duk fikir-fikir dipilih dalam hadis ini yang Rasulullah sebut. Kita mengembala. Apa makna kita mengembala? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kan bukan kita
Kita ni adalah siapa? Akal kita, jiwa kita, perasaan kita, nafsu kita, iman kita, ilmu kita. Dalam diri kita ni banyak kitanya. Banyak kandungan-kandungan. Dan semua itu seolah-olah macam kambing kepada gembala kambing, macam lembu kepada gembala lembu, macam unta kepada pengembala unta. Dia buat masuk tu semua tu dalam taman itu untuk irta'u, berseronok-seronok dalam taman itu. Begitulah juga dimaksudkan dengan apabila kita jumpa majlis ilmu ni, maka kita pun bersedap-sedapan, berrilek-rileksan, bermain-mainan, berseronok-seronok dalam taman. Lalu kadang-kadang kita lalu dalam handphone kita kan. Sekarang ni dalam handphone lah, Bedsock or whatever. Kita lalu juga. Banyak lalu majlis ilmu, banyak video-video yang kita lalu tu. Tapi semua langkah. Cari yang karut marut, cari yang merosakkan tu. Kita tidak memanfaatkan. Marartum juga. Majlis ilmu juga. Cuma nak beza kelebihan majlis ilmu secara cyber ni, secara begini dengan yang luar tu cerita lain lah. Bagi saya yang talaki, yang duduk betul-betul tu banyak lagi manfaat ukhuwahnya, boleh cium tangan untuk gurunya dan sebagainya. Banyak lagi. Dan kadang-kadang kita boleh belajar kawan dia makan. Dalam ni tak adalah tengok gitulah. Alhamdulillah. Tapi dari segi ilmunya, dari segi penyampaiannya, dari segi poin-poinnya sama juga dengan yang kita tengok live tu pun kan. Tapi tak tahulah. Ini saya pun tidak pakar nak ulas tentang yang mana lebih banyak dan sebagainya bagi saya lah. Tapi poin saya di sini ialah marartum, lalu. Kita pun lalu je. Jalan kan. Bila jumpa ilmu, menyampahlah aku, tak payahlah. Ini ustaz ni apalah menyampahlah, cakap tok guru ni ada profesor ni menyampahlah aku, tak payahlah. Kita tidak irta'u, tidak mengembala. Boleh tak janji pada diri kita, kalau lalu 10 tu tengoklah 3 ke 4 ke. Nak tengok semua mungkin kita ada hajat lain, tengok handphone kan, nak tengok email, nak tengok macam-macam. Tapi kurang-kurangnya pun irta'u sekejap, dengar kan. Tuan-tuan dan puan, saya nak tengok dari segi irta'u di sini secara lebih mendalam sikit lagi. Apa gembala kambing bila masuk taman tu? Dia suka tak? Sukalah. Dia boleh relax. Kambing dia boleh makan rumput. Kambing akan jadi gemuk. Dia boleh sampai cerita, sampai relaxnya tiup seruling lah. Saya selalu refer ni. Apa maknanya orang tiup seruling? Maknanya dia memang enjoy betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tanya diri kita. Kita dalam majlis ilmu enjoy tak? Enjoy tak? Cuba jawab. Cuba jawab. Dalam mesej kita. Enjoy tak? Ada seorang menyampah aku majlis ilmu ni. Apalah, you know. Apalah ustaz. Dia tidak enjoy. Dalam konsep ini Rasulullah SAW menyebutkan kita kena enjoy. Kita kena rasa suka. Kita kena rasa gembira. Kita kena rasa kita bertuah dapat mendengar ilmu-ilmu ni semua. Kita akan rasa terpanggil dengan ilmu-ilmu ni semua. Bukan rasa menyampah. Yalah, kadang-kadang penceramah pun satu hal juga kan. Penceramah, tuan guru, ustaz-ustaz, you know, kadang-kadang ceramah pun banyak gelak je kadang-kadang. Ataupun gelak tu tak apa lagi, kadang-kadang sumpah seranah lah, perkataan yang tak patut lah. Macam mana kita nak mendidik jiwa orang kan? Itu saya peringatkan diri saya jugalah kan. Jadi kita nak supaya orang irta'u, merasa indah, merasa seronok, merasa ceria dengan mendengar ceramah kita. InsyaAllah. Itu kan. Jadi
Rasa gembira tak kita? Kalau kita rasa menyampah aja, kalau saya kalau tak boleh kalau lah kan. Allah nak bagi pahala ke orang duduk menyampah, rasa busuk hati je, hafal lah semua. Kadang-kadang komen dia lebih banyak lagi daripada komen penceramah. Apa ceramah ni ginilah, beginilah, kan? Tak sedap lah cakap. Guru saya ajar saya, bila dengar ceramah, kita kena duduk di bawah. Bila kita dengar ceramah, kita duduk di bawah. Apa maksud di bawah? Makna kita kena merendahkan diri daripada orang. Kalau kita kata kita lebih pandai, kita lebih besar, kita lebih... Tak ada apa kita dapat. Dia upama air. Air dia cari level yang lebih rendah. Jadi bekas kita ni, kalau orang nak ulur air, kat kita, bekas kita kena lebih rendah daripada bekas dia. Kalau bekas kita lebih tinggi daripada bekas dia, macam mana air nak tuang ke dalam tu? Bekas kita kena lebih rendah daripada bekas dia. Faham tak? Barulah kita boleh ambil air orang nak bagi kat kita ni. Begitu juga kita dengan majlis ilmu. Begitu juga dengan majlis tazkirah. Begitu juga majlis dengan orang-orang yang alim. Orang-orang yang begitu. Kita kena duduk di bawah. Kita pandai macam mana pun, kita bidang kita, dia bidang dia. Kalaupun kita dah cakap, tak ada ke satu dua mutiara yang kita boleh kutip apa yang dia sebutkan. Selalu saya pergi dengan ceramah, ada saja. Banyak kita, mungkin kita dah tahu banyak benda. Tapi mungkin ada satu dua yang kita mungkin terlupa dan sebagainya. Inilah yang nanti saya akan baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni. Farta'um, maka hendaklah kamu berseronok-seronok di dalam majlis itu. Jangan kita tak seronok. Jangan kita rasa gundah gulana. Lepas tu sidekicknya lebih banyak daripada nak mendengar, kan? Jadi kita tahu apa-apa dia cakap. Sayyidina Ali kata, unzur man qala wala tanzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Boleh tak kita duduk di situ? Kita duduk di situ. Tengoklah apa yang disebutkan. Janganlah kamu tengok kepada siapa yang menyebutkannya. Unzur ila ma qal. Tengoklah. Ambillah apa yang dicakap. Wala tanzur ila man qal. Jangan kamu terpengaruh dengan siapa dia cakap. Kadang-kadang kita orang ni cakap, kita dengar. Orang lain yang betul juga pun tak cakap. Kerana apa? Kerana kita parti ubi kayu, dia parti Tupperware. Jadi ambillah benda baik, insya-Allah. Setiap penceramah ada dia punya kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni baca hadis. Saya nak baca Ibnu Qayyim ini. Okey, saya ada masa sikit lagi. Okey. Nah, oleh sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam bukunya Ighathatul Luhfan, buku dia, makalah dia yang disebut sebagai Ighathatul Luhfan, penyelamat. Ighathah maknanya penyelamat lah daripada api, daripada gejolak api. Ini maknanya daripada neraka lah, insya-Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau seorang itu duduk dalam majlis ilmu, dia kata apa? Duduk dalam majlis ilmu, orang soleh akan merubah daripada 6 perkara kepada 6 perkara yang lain. Dia kata, kalau kita duduk dalam satu majlis ilmu, boleh oleh seorang alim, seorang soleh, dia kata kita akan dapat merubah, menghilangkan 6 perkara dan mengisbatkan 6 perkara. Maknanya, buang 6 perkara, dapat 6 perkara yang baik. Buang perkara yang buruk, 6 perkara yang buruk, dapat 6 perkara yang baik. Sekurang-kurangnya, insya-Allah. Yang pertama disebutkan,
Dari keraguan kepada keyakinan. Maknanya kalau kita ragu tentang sesuatu benda, bila diperjelaskan akan dapat keyakinan. Keraguan tentang keasaan Allah akan menjadi keyakinan kepada keasaan Allah. Keraguan tentang kerasulan Rasulullah SAW akan menjadi keyakinan kepada kerasulan Muhammad SAW. Keraguan kepada suatu hukum akan menetapkan, menghilangkan keraguan suatu hukum apabila disebut oleh seorang alim ini. Kerana mereka ialah orang alim, orang saleh, berniat baik, menasihati kita. Jadi akan hilangkan keraguan-keraguan tentang perkara-perkara yang disebutkan itu kepada suatu keyakinan baru. Dia ilmu ni dia start dengan apa? Kosong, ragu, zan, yakin. Jadi kalau kita tahap zan-zan aja, bila mendengar, kita akan merubah zan itu kepada yakin. Berdasarkan pada dalil yang dibawa oleh alim ini. Dan satu bila dia tak akan cakap benda yang dia tak tahu. Dia akan cakap benda yang dia tahu, insya-Allah. Jadi pengetahuan itu akan menjadi milik kita, informasi itu menjadi milik kita dan seterusnya menjadi keraguan. Kalau dulu kita, itulah yang disebut, saya pun tak apa jelas. Bila dah dengar ceramah, itulah dia yang disebutkan dan sebagainya. So, pertama. Yang kedua, daripada sikap riak kepada ikhlas. Bila kita duduk dengan orang alim, duduk dengan orang yang bersahabat dengan orang soleh, akan berubah sikap kita yang dulunya mungkin ada riak. Ni bab lain lah, ada Nawawi dalam bab pertama lagi cerita pasal riak. Kalau ada masa mungkin kita boleh juga go into that. Daripada riak, dulu kita rasa nak menunjuk-nunjuk, dan bila disebutkan tentang bahana betapa rosaknya amalan kita dengan riak ini, maka kita akan ansur-ansur memasukkan kembali unsur keikhlasan itu dalam diri kita. Kita akan terpanggil untuk membuat keikhlasan daripada menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya. Riak ni memang susah. Memang penyakitnya halus, seperti semut hitam berjalan di atas batang kayu hitam di malam gelap gulita. Itulah dia. Allah sahaja yang dapat mencampak keikhlasan dalam diri seorang itu. Kita berdoa supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, yang ketiga, daripada lalai kepada sentiasa berzikrullah. Yang ketiga, kalau kita terlalai, kalau kita terpesong, kalau kita terlajak, kita akan rasa bahawa aku ni dah terlebih ni, aku ni dah terlajak ni, aku dah terlalai ni bila diperingatkan dalam majlis zikir. Kalau kita tak majlis zikir, apa? Terus saja. Oleh sebab itu, ulama mengatakan, kalau seorang itu tidak mendengar zikrullah, peringatan kepada Allah, ceramah ke, lecture ke, bentuk apa-apa peringatan, selama 40 hari, dia akan apa? Dia akan, hatinya akan keras. Hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi berketul. Maksudnya hati keras lah, bukanlah fizikal Sebab itu orang lelaki setiap seminggu sekali dia kena pergi Jumaat, dan Jumaat itu dengar khutbah, dengar lecture dan sebagainya. Supaya hati tidak keras. 3 kali tak Jumatan, sudah boleh dicap sebagai munafik. Dalam keadaan biasa lah, bukan dalam keadaan PKP ni, biasa. 3 kali. Kita ni dah berapa kali dah ni, tapi ini dengan keuzuran kan. Sebab itu alhamdulillah dengan keuzuran pun kita ada jugalah lecture-lecture macam ini. So alhamdulillah lah kita dapat bersama jugalah, insya-Allah bertazkirah.
Yang keempat, daripada cinta kepada dunia, kepada cinta akhirat. Jadi kalau kita dengar Tok Tugu cakap ni, ceramah-ceramah ni, kita akan rasa, oh banyaknya aku cinta kepada dunia, aku dah nak pergi dah, aku dah nak mati dah. Orang mati pun tak ada cerita apa, aku pun tak tahu. Dan hadis-hadis ini dah menceritakan tentang betapa seksanya bila di akhirat nanti, kalau orang hidup tidak benar, cintakan dunia. Kita akan tersentuh, terasa, kita akan rasa nak muhasabah diri. Banyak mana aku sebenarnya telah masuk dalam hati aku dunia ini. Dan kita segera bertaubat dan bercita-cita untuk lebih melakukan amal-amal soleh dan mencintai akhirat. Yang kelima, daripada takabur kepada tawaduk. Ini kadang-kadang kita bila tak dengar orang, tak dengar peringatan-peringatan, kita rasa takabur, kita rasa cantik dah, kita rasa itu tak betul. Dan banyak benda datang dalam pemikiran kita yang sepatutnya kita ubah. Siapa nak berubah? Kata ada tazkirah. Oleh itu tazkirah ni sebenarnya bagi saya lah, bukan about ilmu, bukan berkenaan dengan ilmu sangat. Kalau ada ilmu, tetapi about berkenaan dengan peringatan ini ialah bagi orang. Sebab tu orang beriman, bukan orang berilmu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beringatlah kerana peringatan itu berguna, manfaat bagi orang yang apa? Orang yang mukmin. Dia tak kata di situ orang beriman, orang yang berilmu, orang yang pandai. Kerana dalam majlis tazkirah bukan kita cari ilmu as such. Kan? Kita memperingati diri kita. Kalau kita rasa berilmu, itu aku tahu dah, itu semalam ustaz-ustaz ni tak ada cerita lah, cerita mati, cerita akhirat, cerita Allah, cerita Rasulullah, tak ada cerita lain. Itu je pagi-pagi, itu je petang-petang, itu je malam-malam, tak ada cerita lain je. Itulah kita akan cakap kalau kita tidak beriman. Kalau kita rasa kita berilmu, Allah tahu dah, lalu-lalu Allah cerita sebab solat. Iyalah, kita dah laku solat dah lah. Apa lagi? Kita pun tidak nak memperbaiki solat kita. Kita pun tidak terasa bahawa kita ni sebenarnya diawasi Allah. Kita pun rasa, kita tak rasa kita bertakabur. Rupanya kita dah silap. Banyak kali kita rasakan kita buat tu dah betul. Bila kita ada tazkirah, bila ada ilmu, kita rasa nak baiki keadaan kita, insya-Allah. Dia yang terakhir daripada Ibn Qayyim al-Jauziyah ni, dia menyebutkan yang keenam, daripada sentiasa berniat buruk kepada orang beri nasihat, kepada berniat baik kepada orang beri nasihat. Kadang-kadang kita ni kan, yang terakhir ni, kadang-kadang bila orang nasihat kita kan, kita rasa apalah dia ni, siapa? Lu siapa bagi nasihat kat saya? Lu siapa nak tegur saya? Lu siapa? Kan? Oh betul, Quran kita tegur Quran kita, Allah aku dah baca berpuluh tahun macam ni je, dia datang dia tegur, marah. Yalah, orang menegur ni satu hal juga, kenalah betul-betul berhemah, tak ada, bukan itu satu hal lah. Tapi kita yang menerima ni sepatutnya menerima teguran itu, menerima nasihat itu dengan baik. Kadang-kadang dah minta nasihat, bila minta nasihat marah pula. Dia dah lah minta nasihat, mana kita tahu nak nasihat apa, kita pun sebutlah, marah pula tu. Orang nasihat kepada dia yang minta. Jadi inilah sikap-sikap yang tidak benar, yang tak sepatutnya ada bagi seorang Muslim dalam menangani hidup ini. Tuan-tuan dan puan, itulah 6 perkara yang disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam tulisannya Ighathatul Lahfan tentang berada dalam majlis orang berilmu ni. Tuan-tuan dan puan, begitulah kuliah kita per pagi ini. Dan kalau ada sebarang kebaikan itu daripada Allah Taala, dan kalau ada sebarang kekurangan, kesalahan,
kekeliruan sebenarnya daripada kekurangan saya sendirilah. Dan saya minta ampunan Allah, minta ampunan tuan-tuan dan puan-puan, dan minta ampunan Allah SWT supaya tidak ia merosak amal kita, tidak akan merosakkan akidah kita dengan keburukan tadi, dan Allah ampunkan kita dengan segala kesilapan kita. Aqul qawli hadza wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.